Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 3 subjek PKMB 1021 iaitu pembangunan masyarakat 2. Sebelum tu kami memperkenalkan ahli kumpulan saya ialah Muhammad Syafiq bin Halimi, nombor matrik 295852, dan Hanif bin Omar nombor 295766. Seterusnya, sekali Abigail, anak perempuan Francis Silvanus 295734. Dan kertas kerja ini disediakan oleh Major Norzila binti Haji Aziz. Okey, di sini kita dapat lihat ahli kumpulan. Yang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Syafiq bin Halimi 295852. Seterusnya sahabat saya Hanif bin Omar ialah nombor 295766. Seterusnya Abigail, anak perempuan Francis Silvanus dengan nombor 295734. Okey, di sini kita dapat lihat nama program ialah ataupun cadangan kertas kerja seminar ialah Do's and Don'ts in Event Organisation. Event konsep, anjuran program daripada pendidikan jarak jauh Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan Universiti Utara Malaysia, semester Oktober sesi 2023-2024. Kertas kerja ini dengan kerjasama Fine Training Academy Sdn Bhd, iaitu dicadangkan tarikh 7 Februari 2024 bersamaan hari Rabu, dan tempat yang dipilih ialah di Dewan Muazzam Shah, Universiti Utara Malaysia. Okey, baik, seterusnya kita ke bahagian pengenalan. Pengurusan acara juga dikenali sebagai perancangan acara adalah komponen penting yang mesti dilakui dalam pelbagai tetapan termasuk perniagaan, pendidikan, kerajaan dan persekitaran sosial. Memahami dan mematuhi protokol sesuai dalam pengurusan acara adalah penting untuk mencapai kejayaan dalam beberapa domain dan memberi pengaruh yang besar. Memperoleh pengetahuan dan kepakaran dan dalam serta prosedur pengurusan majlis yang betul adalah sangat penting bagi pengurus dan pentadbiran di dalam mana-mana organisasi. Seterusnya, pentadbiran majlis adalah aspek penting dalam agenda mana-mana organisasi, tidak kira sama ada entiti awam atau komersial. Setiap acara mempunyai etika dan prosedur itu sendiri. Okey, seterusnya 2.0 ialah tujuan. Kertas kerja ini adalah bertujuan untuk memohon pengarah PACE Universiti Utara Malaysia untuk menimbang dan menuluskan cadangan kerja yang kami ingin cadangkan ialah seminar Do's and Don'ts in Event Organisation, event konsep untuk kursus BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Seterusnya 3.0 dikemukakan oleh pelajar kami sendiri, program pendidikan jarak jauh Pusat Pendidikan dan Lanjutan Universiti Utara Malaysia bagi memenuhi kursus masyarakat 2 itu, kumpulan 3 semester Oktober 2023-2024 dari Universiti Utara Malaysia. Okey, baik, seterusnya 5.0 ialah objektif umum. Secara umumnya, seminar yang diadakan ini, Do's and Don'ts in Event Organisation ini, ialah bertujuan untuk satu, menerangkan maksud pengurusan atau cara majlis protokol. Nombor 2, menerangkan perkara yang perlu diambil kira seperti proses perancangan sesuatu pengurusan atau acara majlis. Yang ketiga, menerangkan sistem dan gerak kerja pengurusan dalam penganjuran acara majlis. Yang keempat, menerangkan penyediaan persiapan di dalam sesuatu acara atau majlis. Yang akhir, dapat bertindak secara lebih profesional dalam mengendalikan sesuatu acara. Dapat lihat butiran program tarikh 7 Februari 2024 bersamaan hari Rabu, dan masa yang ditetapkan ialah 8.30 pagi hingga 5 petang. Tempat adalah Dewan Muazzam Shah. Anjuran pelajar PACE sendiri, Universiti Utara Malaysia, Sintok.
Penyertaan yang dianggarkan ialah 77 orang. Seterusnya, pemilihan penceramah, pemilihan puan yang kita pilih pemilihannya ialah Puan Farah Lina Abdul Harim adalah atas kepakaran beliau dalam bidang pengurusan acara tersebut. Dan beliau dalam menyampaikan serta memberi tunjuk ajar mengenai etika, protokol dan berdasarkan pengalaman beliau sendiri. So, di sini pelajar PACE memilih Puan Farina sebagai penceramah. Selamat petang, Major. Nama saya Abigail, anak perempuan Francis Selvenas, nombor matrik 295734. Hari ini saya nak bentangkan bahagian saya ialah 7.0, pemilihan penceramah. Pemilihan Puan Farah Lina Abdul Rahim adalah atas kepakaran beliau dalam bidang pengurusan acara, di mana kemampuan beliau dalam menyampaikan serta memberikan tunjuk ajar mengenai etiket dan protokol yang betul berdasarkan pengalaman beliau dalam bidang pengurusan acara. Beliau bukan sahaja memiliki kelayakan akademik yang tinggi, tetapi juga mempunyai pengalaman yang luas dalam terutamanya dalam bidang pembangunan diri dan kefasilitaran, yang membawa beliau menjalani latihan intensif dan pertaulian sebagai Certified Professional Image Consultant PIG. Okey. Beliau juga turut mempunyai latihan pentauliahan di bawah Akademi Perunding Masa Dinamik DICS Analyst Malaysia. Okey, sekarang saya nak membentangkan tentang biodata penceramah beliau. Nama beliau ialah Farah Lina Abdul Rahim dan dia mempunyai Certified Professional Image Consultant CPIC di Malaysia. Yang kedua, dia mempunyai Certified Dynamic DISC Analyst di Malaysia juga. Dan ketiga, Perinting Latihan Muslim Malaysia Tamrin TAMRIN. Biografi Puan Farah Lina ialah dia mempunyai pengalaman 10 tahun dalam mengendalikan pelbagai program keseluruhan Malaysia, menjadikan beliau mahir mengendalikan pelbagai peringkat peserta. Beliau sering dijemput oleh pelbagai agensi swasta dan juga kerajaan, IPT dan peringkat sekolah, serta menjadi tetamu jemputan bersiri bagi Radio RTM Johor dan National FM. Kemahiran ini membawa pendekatan beliau lebih praktikal dan bersahaja dalam penyampaian serta menjadikannya mudah difahami oleh peserta. Beliau dia amat menitik beratkan komunikasi interaktif dua hala dalam setiap program yang dikenalikannya. Beliau dia berkemahiran tinggi dalam mengendalikan program seperti Bukit di Meja Makan, etiket sosial dan profesional, pengendalian majlis protokol dan pengurusan majlis. Okey, kelayakan akademik beliau ialah Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat di UiTM Perak, dan juga dia mempunyai ijazah sarjana Muda Komunikasi Masa Perhubungan Awam di UiTM Shah Alam. Okey, sekarang tentatif program iaitu seminar Do's and Don'ts in Event Organisation. Yang ini adalah event konsep yang akan diadakan pada 7 Februari 2024 di Dewan Muazzam Shah UUM Changlun. Okey, tarikh ni ada bagi tahu tadi. Okey, sekarang masa-masa akan dibahagikan ikut acara-acara yang ditetapkan. Okey, first masanya 7.30 pagi sampai 8 pagi ialah pendaftaran pelajar. Yang kedua, 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi ialah sesi 1 yang akan diacarakan oleh Puan Farah Lina Abdul Rahim, pengenalan kepada pengurusan acara dan keperluan kepada proses perancangan acara. Okey, dan seterusnya 11 pagi sehingga 1 petang sesi kedua. Yang ni juga diacarakan oleh Puan Farah Lina Abdul Rahim, perkara yang merangkumi tindakan sebelum acara dan semasa acara. Sebelum acara iaitu pre-event, semasa acara iaitu at event. Okey, 1 petang hingga 2 petang ialah masa untuk rehat ataupun makan tengah hari. Seterusnya 2 petang hingga 5 petang. Yang ni ialah
sesi yang terakhir, perkara yang merangkumi tindakan selepas acara, iaitu post event, juga oleh Puan Farahlina Abdul Rahim. Okey, keterangan program ini ada ceramah dan juga kira seminar do and don'ts in event organisation dari Intent. Okey, penceramah dari Fine Training Academy Sdn Berhad. Seminar ini akan diadakan dalam 2 jam. Okey, and apakah tujuan seminar ini diadakan? Okey, tujuannya ialah untuk memberi kesedaran kepada para peserta dan penganjur berkaitan do and don'ts in event organisation yang akan dikendalikan oleh Puan Farahlina Abdul Rahim, penceramah event organisation. Beliau juga ada sediakan sebelum, semasa dan selepas melakukan majlis, apakah yang kita kena lakukan sebelum, semasa dan juga selepas majlis. Okey, peserta akan didedahkan tentang tindakan yang perlu dibuat sebelum, semasa dan selepas majlis. Mereka juga akan didedahkan mengenai pelaksanaan laporan post-mortem, pemulangan semua alatan pinjaman dan banyak lagi seperti penyediaan di bawah. Boleh tengok senarai di bawah. Yang pertama, kertas cadangan dan objektif, peruntukan kewangan, kenal pasti tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa, timelines, pelan pemasaran majlis, event marketing plan, menyediakan senarai semak iaitu checklist, memastikan semua petugas mengambil peranan dan tempat bertugas masing-masing, buku pentadbiran atau cara, memastikan kehadiran juruacara majlis, memastikan kehadiran pembaca doa. Hal ini dapat memberi kesedaran awal bagi para pelajar semester 1 dan 3 untuk menghadapi subjek WKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanif bin Omar. Nombor metrik 295766. Dalam video ini saya akan menerangkan anggaran belanjawan, jawatan kuasa pelaksana, peranan jawatan kuasa pelaksana, penutup dan kelulusan permohonan. Okey. Saya akan membentang kos atau anjaran belanjawan bagi seminar yang akan kami laksanakan. Belanjawan seminar ini telah disusun dengan teliti untuk memastikan semua aspek dan perincian diperhitungkan. Berikut adalah butiran perbelanjaan yang dicadangkan. Yang pertama adalah bayaran seminar. Bayaran untuk penceramah pada kadar RM600 sejam dengan jangkaan masa 4 jam menjadikan jumlah sebanyak RM2,400. Yang kedua adalah makanan dan minuman. Untuk menyediakan makanan dan minuman, sarapan pagi, tengah hari dan minum petang bagi 80 orang peserta termasuklah urus setia dengan perbelanjaan RM12 setiap orang, jumlahnya adalah RM960. Yang seterusnya adalah streamer. Kos untuk 2 buah streamer berukuran 2x5 inch adalah RM70. Manakala cenderahati pula, sejumlah RM100 telah diperuntukkan untuk cenderahati kepada penceramah dari industri yang akan memberi sumbangan dalam seminar. Yang terakhir adalah keperluan aktiviti. Kos untuk bahan-bahan seperti selotip, gam, gunting, kertas putih, alas meja, double-sided tape, fail putih, cakra padat, tagging dan kos mencetak telah dianggarkan berdasarkan harga yang disediakan dengan keseluruhan belanja sejumlah RM265. Dengan mengambil kira semua perincian tersebut, jumlah keseluruhan bajet yang diperlukan untuk seminar ini adalah RM3,795. Semua anggaran ini telah dibuat dengan teliti untuk memastikan seminar dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang masalah kewangan. Seterusnya adalah jawatan kuasa pelaksana. Jawatan kuasa pelaksana adalah satu pasukan penting bagi melaksanakan sebuah program atau majlis. Dalam kumpulan kami telah merupakan 4 jawatan kuasa yang terdiri daripada penasihat iaitu Major Nurzilah Haji Aziz, bertanggungjawab memberi nasihat strategik.
berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Yang kedua adalah pengarah, iaitu Muhammad Syafiq bin Halimi. Ianya memimpin dan mengawasi keseluruhan operasi serta perkembangan projek yang sedang dijalankan. Yang ketiga adalah timbalan pengarah, Hanif bin Omar. Peranan sebagai pengganti pengarah dan membantu dalam pelaksanaan tugas harian serta mengatasi cabaran yang timbul. Yang terakhir adalah Setiausaha Abigail, anak perempuan Francis Sylvanus, yang mengendalikan dokumentasi, koordinasi mesyuarat dan memastikan aliran maklumat di antara ahli jawatankuasa berfungsi dengan lancar. Secara keseluruhan, semua ahli akan bekerjasama untuk memastikan keseluruhan proses dan keputusan jawatankuasa berjalan dengan efisien dan efektif. Yang seterusnya adalah peranan jawatankuasa pelaksana. Pertama, pengarah dan timbalan pengarah program. Peranan sebelum program adalah bertindak mencari penceramah, seterusnya menghantar surat jemputan. Kemudian follow up dengan penceramah. Yang ketiga, menyediakan tajuk yang sesuai serta skop soalan untuk penceramah. Dan yang terakhir adalah menguruskan keperluan penceramah termasuk makan, minum, penginapan dan tentatif penceramah. Manakala peranan semasa dan selepas program pula, mereka akan mengurus dan memastikan majlis berjalan mengikut perancangan, membuat postmortem dan menyediakan laporan. Penutup bagi kertas ini adalah secara keseluruhan seminar yang akan dijalankan nanti boleh mendedahkan para peserta tentang prinsip pengurusan acara. Yang pertama, pelajar akan memahami kepentingan penyediaan yang teliti dan menyeluruh sebelum melaksanakan acara tersebut. Ini memastikan objektif penerima yang disasarkan dan peruntukan kewangan yang sesuai. Seterusnya, pelajar akan memperoleh kemahiran untuk melibatkan diri secara berkesan dengan semua pihak berkepentingan yang berkaitan seperti penajar, pembekal dan peserta acara untuk mencapai penyelarasan yang lancar dalam semua aspek. Di samping itu, pelajar akan memahami kepentingan pengiktiraf dan mengendalikan sebarang risiko yang mungkin berlaku semasa acara, seperti cuaca buruk, kesukaran teknologi atau perubahan pada jadual. Dan yang terakhir, pelajar akan memperolehi kemahiran untuk bekerjasama secara berkesan dalam satu pasukan dan melakukan pelbagai tugas untuk menjamin pelaksanaan yang lancar bagi semua komponen acara. Yang terakhir adalah kelulusan permohonan. Kami telah membuat satu surat yang bertarikh 5 Januari 2024 kepada pihak UUM bagi menganjurkan sebuah seminar. Dalam surat ini, kami dari Kelab Perancang Majlis UUM memohon kelulusan untuk menganjurkan seminar bertajuk Do and Don'ts in Event Organisation di Dewan Muazzam Shah UUM. Seminar ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada peserta mengenai pengurusan dan perancangan acara, program atau sesebuah majlis. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.